Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita sambung ya pengajian kitab kitab kita Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Kita baca surah Fussilat ya, dan dah sampai ayat yang ke-6 dah ya. Hari ni yang ke-7 lah ya. Yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah ya, qul innama, bahawasanya ana basyarun, aku ni adalah manusia. Basyar makna manusia, mislukum seperti mana kamu. Jadi Nabi manusia biasa macam orang lain juga. Ada hajat tertentu ya, Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi berkeluarga ya, Nabi ada rasa sedih, Nabi ada gembira. Mislukum, seperti mana kamu, kata Allah ya. Nabi cakap kepada manusia. Cuma yang beza Nabi ni yuha, Nabi ni diwahyukan. Yang itu yang beza ya. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama, bahawasanya atau hanyasanya, ilahukum ya, Tuhan sembahan kamu, ilahun wahid, adalah ilah atau sembahan yang satu. Kerana orang musyrikin menyembah banyak Tuhan ya, dan Tuhan yang paling popular bagi mereka tiga lah, Al-Lata ya, Al-Uzza dan Manat ya. Kita dah bagi formula dia tu, L-U-M, L, Lata, U, Uzza, M, Manat. Itu yang paling popular, dan tiga-tiga ni disebut dalam surah An-Najm. Surah An-Najm, surah yang ke-53, ayat yang ke-19 dan ke-20 ya. Jadi sembahan orang Arab Quraisy ya, bukan Tuhan yang esa, bukan ilahun wahid. Jadi sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila datang, Nabi punya message ialah akidah tauhid ya. Bagi tahu bahawasanya qul huwallahu ahad, Allah itu satu ya. Kemudian apa lagi? Fastaqimu, maka istiqamahlah kamu, ilaihi, kepadanya. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepada Allah. Wa wailun lil musyrikin, dan celakalah kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi maknanya mesej utama dakwah Nabi masa di Mekah adalah akidah. Ya, mesejnya adalah mesej akidah, mesej tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Tuhan yang satu. Allazina la yu'tunaz zakah ya, dan orang-orang yang tidak mendatangkan zakat ya. Dia tak kata bayar zakat, dia kata datangkan zakat. Kerana zakat dibayar mengikut profession atau kerjaya mereka. Maknanya kalau mereka petani, zakat mereka dalam bentuk hasil pertanian. Kalau mereka beternak ya, zakat mereka dalam bentuk hasil peternakan. Sebagai contoh, orang yang memelihara ataupun menternak kambing. Kalau kambing dia sampai 40 ekor, maka zakatnya seekor. Ya, likulli arba'ina syatun, bagi setiap 40 ekor seekor. Maknanya kalau dia punya kambing tak sampai 40 ekor lagi, maka tak wajib zakat. Ya. Jadi satu daripada 40 berapa tu? Ya. 2.5% lah. Ya, 2.5%. Jadi maknanya mereka bayar bukan dengan duit, tapi mereka bayar dengan hasil produk pertanian peternakan ya, dan seumpamanya. Jadi berbezalah dengan zaman kita ya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ya, dia tak wajib zakat pendapatan. Jadi zakat pendapatan kita ni bukan pakai fiqh Syafi'i ni ya. Zakat pendapatan ni maknanya bagi orang yang macam kita tak bertani, macam kita tak beternak ya. Jadi kita dapat gaji bulanan. Jadi adakah wajib zakat? Secara umum dalam fiqh Syafi'i tak ada clause kata wajib zakat. Jadi kita ni ya, banyak ambil kita panggil ya, fiqh muamalat kita ya, fiqh yang berkaitan dengan jual beli dan sebagainya, kita banyak ambil daripada mazhab Hanafi ya. Sebab tu dalam mazhab Hanafi kadang-kadang lebih praktikal ya. Sebab apa? Sebab Imam Abu Hanifah tu yang mengasaskan mazhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah tu seorang peniaga, dia trader, dia businessman. Jadi bila dia businessman, dia trader, fatwa dia fatwa yang real. Pasal dia duduk dalam bidang tersebut. Ya, Al-Imam Syafi'i kita kena ingat dia bukan peniaga. Ya, walaupun dia ada fatwa banyak dalam bidang perniagaan, tetapi macam tadilah ya, dia bukan peniaga. Jadi kadang-kadang perkara yang berkaitan dengan
realiti perniagaan tu dia tak hadapi. Pasal dia bukan dalam bidang tu, ya. Sebab Imam Syafi'i, dia jawatan yang dipegang oleh Imam Syafi'i kebanyakannya ialah pegawai kerajaan, pegawai agama macam tu, ya. Dia bukan peniaga. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Sebab itu jangan pelik, ya, kalau fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah dalam bab perniagaan, ya, dalam bab financing, ya, kadang-kadang jauh lebih terkehadapan berbanding dengan dalam fiqh Syafi'i. Ya, so kita jangan emosi lah bila kita cerita benda-benda macam ni. Ya, sebab apa? Sebab masing-masing imam mazhab ni mereka mempunyai profession yang berbeza dan kecenderungan masing-masing. Ya, jadi sudah tentu Al-Imam Syafi'i dengan latar belakang Quraisy, ya, kemudian duduk di Mekah pula, ya, sudah tentu penguasaan bahasa Arabnya, ya, penguasaan budaya Arabnya jauh lebih terkehadapan lah, pasal dia orang Quraisy, ya. Dan kita tahu, ya, Nabi sendiri orang Quraisy, dan orang Quraisy ni adalah orang Arab yang paling fasih, ya, yang paling fluent kita kata, ya. Dah tentu orang yang bukan Arab tak boleh banding lah dengan orang Arab, ya. Jadi itu kelebihan Imam Syafi'i pula. Seperti Imam Syafi'i terkenal dengan syair dia, ya, malah dia ada dia punya antologi syair dia, ya. Jadi itu dia punya kelebihan Imam Syafi'i pula. Okey, ya. Jadi di sini digunakan perkataan allazina la yu'tuna zakah, ya, orang-orang yang tidak mendatangkan zakat, mana tak bayar zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka pula kufur dengan hari kiamat, hari akhirat, ya. Tak percaya bahawasanya manusia bila mati akan dihidupkan kembali, tak percaya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Inna, sesungguhnya, allazina amanu, orang beriman, wa amilus solihat, dan dibuktikan dengan amal soleh, ya. Perkataan solihat itu dalam bentuk plural. Kerana apa? Ya, kerana amal soleh bukan satu, ada banyak, ya. Dan manusia ada kecenderungan yang berbeza, ya. Ada orang dia minat baca Quran, dia minat menghafal Quran, tapi dalam bab yang berkaitan dengan pengajian fiqh ke apa dia kurang sikit. Ada orang suka puasa tapi sembahyang sunat kurang. Ada orang suka sedekah, sembahyang sunat pula kurang, puasa sunat kurang. Jadi masing-masing manusia ada kecenderungan, ya. Sebab itu as-solihat merujuk kepada amal soleh yang pelbagai, ada banyak varieties, ya. Dan kita boleh buat yang mana-mana, ya, kalau dia berbentuk sunat. Tapi kalau bentuk wajib tak ada pilihan, semua orang kena buat. Jadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya, ayat yang ke-8, bagi mereka itu ajrun, ganjaran, balasan, pahala, ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, non-stop. Ya, bila Allah bagi pahala, pahala tu mengalir terus, ya, running, ya, tidak berhenti-henti, ya, seperti mana air sungai yang mengalir deras, ya. Kemudian qul a'innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin, ya. Jadi dikatakan, ya, tanyalah kepada mereka, adakah kamu mengingkari latakfuruna billazi khalaqal arda, adakah, ya, kamu kufur kepada Allah yang telah mencipta al-arda, bumi, fi yaumain, dalam 2 hari, wa taj'aluna lahu andada, dan kamu jadikan Allah itu, bagi Allah itu sekutu, ya. Maknanya selain daripada kamu yakin pada Allah, kamu juga yakin kepada berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat. Kalau kalau kemarau panjang, ya, tak turun hujan, kamu minta kepada berhala, ya, sedangkan berhala tu kamu yang buat dengan tangan kamu, ya. Dia ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok, ya, ada hati tak boleh fikir. Jadi takkanlah, ya, berhala-berhala begini ada kuasa. Sudah tentu tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Allah itu sifatnya zalika rabbul alamin. Dialah, ya Allah, ya, Allah itu Rabb, Tuhan sekalian alam. Mana Tuhan yang mencipta sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sekalian alam, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang memberi rezeki pada sekalian alam. Ayat 9. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Allah telah jadikan di atas muka bumi rawasiya. Ya, rawasiya ni makna pasak bumi. Apa dia? Gunung lah. Ya, sebab itu kita kena jaga ekosistem alam ni. Kalau kita tarah bukit tak ikut peraturan, tak ikut SOP, kita main tarah je, kita bina rumah, bangunan dan sebagainya, itulah yang mengubah ekosistem dunia. Ya, sebab itu kita tengok, ya,
hujan lebat tapi kadang-kadang boleh catu air. Sebab apa? Ya, sebab hujan tak turun di tempat yang sepatutnya. Sebab kita sudah ganggu ekosistem alam ni. Ya, tempat yang patut tinggi kita rendahkan. Tempat yang rendah kita tinggikan. Ya, dan sudah tentu apabila kita mengubah struktur alam, ya, maka tadilah ya hujan, angin dan sebagainya sudah jadi tidak tersusun, tidak teratur. Kerana kita sudah mengganggu ekosistem, ya. Jadi benda-benda begitu kena ambil faham. Jadi Allah yang cipta rawasiya, pasak bumi, Allah yang cipta gunung-gunung, ya, min fauqiha, ya, daripada atasnya, wa baraka fiha, dan Allah memberkati, ya, bumi itu, wa qaddara fiha, Allah tetapkan, Allah kadarkan, ya, aqwataha fi arba'ati ayyam, ya, sawa'an lisailin. Jadi ini ada perbincangan yang panjang sikitlah, ya, ada pakai 2 hari, ada 4 hari. Sedangkan dalam ayat lain kita tahu, ya, Allah cipta bumi dan langit dalam masa 7 hari, ya. Adakah hari-hari ini bermaksud hari ataupun apa, ya? Jadi sebahagian para ulama kata hari ini bermaksud masa. Bukan makna 7 hari itu 7 hari, ya, maknanya 7 masa. Ya, jadi maknanya yaum di sini bukan mesti makna hari. Kadang-kadang ia menunjuk kepada makna masa. Ya. Jadi ada orang tanya juga, kalau Allah ni Maha Kuasa, pasal apa Allah kena cipta dalam masa 7 masa? Pasal apa Allah tak jadikan kita panggil, ya, semuanya one shot aja? Pasal apa kena, ya? Kerana Allah Maha Berkuasa lah Allah boleh buat begitu. Sebab Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat 2 hari, Allah boleh buat 3 hari, Allah boleh buat 4 hari. Pasal Allah Maha Kuasa. Tapi kita sebagai manusia, kita tak ada kuasa. Kadang-kadang benda, contoh kan, kita rancang untuk buat rumah, ya, nak siap dalam masa 6 bulan, ya. Tapi tak boleh, kena siap dalam masa setahun setengah. Sebab apa? Sebab kita tak kuasa, tak ada kuasa. Ya, tak ada kuasa penuh. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa penuh. Ya, Allah ini ala kulli syai'in qadir, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bila Allah nak buat sesuatu, ya, Allah boleh buat mengikut kebijaksanaan Allah. Ya, sama ada 2 masa, 3 masa, 4 masa, itu terserahlah kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kalau kita boleh detailkan. Summastawa ilas sama, kemudian Allah istiwa di atas langit. Ya, bagaimana tak payah tanya, ya. Istiwa maklum, kata Imam Malik, ya, istiwa itu maklum, ya. Dia punya kita panggil, ya, kita kena berimanlah. Al-imanu bihi wajib. Kita wajib beriman Allah istiwa di atas langit, ya. Wa kaifiyatuhu majhulatun, macam mana Allah istiwa tak payah tanya. Ya, wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya adalah bid'ah, ya. Jadi selamat kalau kita pakai kaedah ulama salaf, ya, seperti mana Imam Malik, selamat kita. Kalau orang tanya kita macam mana Allah istiwa, ya, jangan, tak payah jawab, ya. Istiwa sudah kita ketahui, ya. Bagaimana jangan tanya, ya. Beriman kepadanya wajib, dan jangan tanya-tanya, ya, jangan soal-soal, ya, kerana soalan-soalan itu benda yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya. Selesai ceritanya. Wahia dukhanun, ya, faqala laha walil ardi, ya, i'tiya tau'an aw karhan, qalata, ya, ataina ta'iin. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala cipta, ya, cipta langit dan bumi, ya, Allah istiwa, ya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap, ya, dalam bentuk dukhan. Ya, bagaimana kita tak tahu, ya. Ini ada perbincangan saintifik dia lah. Lalu Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, ya, turutlah kamu berdua, ya, akan perintah aku. Maknanya kalau Allah perintah jadi, ya. Jadi maknanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semuanya patuh kepada Allah. Mengapa manusia boleh mengingkari perintah Allah? Sedangkan gunung tu lagi besar, langit tu lagi hebat, bumi tu lagi luas, ya. Mengapa makhluk yang besar, yang gagah ni, ya, boleh patuh perintah Allah, tapi manusia yang lemah, ya, mengingkari perintah Allah. Jadi kedua-duanya menjawab, kami berdua bersedia patuh dengan apa, ya, dengan sukarela. Jadi disebut di sini, ya, bahawasanya apabila Allah perintah langit dan bumi, kedua-duanya kata, ya, qalata,
kedua-duanya berkata ataina ta'in, ya, ataina ta'in, kami datang dalam keadaan taat, ya. Kemudian faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain, kemudian, ya, kemudian Allah telah jadikan 7 langit dalam 2 masa, ya. Jadi terjemahannya bukan 2 hari, 2 masa, walaupun yaum tu makna asalnya ialah hari, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah 2 masa, ya. Dan Allah memberitahu, ya, kepada langit setiap urusannya, dan, ya, kami, yakni Allah, hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Ini semua nak tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ketentuan, ya, yang maha kuasa lagi yang maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disebut 2 sifatnya. Yang pertama ialah Allah ini, ya, Al-Aziz, maha perkasa. Allah ini Al-Alim, maha mengetahui. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin. Jadi ayat inilah yang menyebabkan apa ni, siapa kita panggil, ya, Al-Walid, ya, Abul Walid, ya, Abul Walid ni yang datang, Utbah, ya, Utbah bin Rabi'ah, dia datang berdebat dengan Nabi. Jadi dia berhujah, bila dia berhujah, Nabi jawab dengan surah daripada Quran. Nabi baca, ya, daripada ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke berapa tu, ya, ayat yang ke-14, ya, sebagai jawapan kepada Utbah bin Rabi'ah. Sebab orang Arab, ya, dia tak tahu cerita Bani Israel. Orang Arab ni dia tak tahu cerita Bani Israel. Kalau kita cerita Musa, cerita Nabi Isa, mereka tak tahu. Kerana Bani Israel ni, ya, kita tahu adalah apa ni, agama Taurat dan Injil adalah agama yang eksklusif untuk Bani Israel saja. Ya, sebab tu kita tengok orang Yahudi dia tak propagate dia punya agama. Mana ada orang Melayu jadi Yahudi, tak ada. Ya, dia tak ada buka apa ni, apa kita panggil? Dia tak ada buat open registration untuk ahli, tak. Ya. Tak macam Islam, ya. Agama Islam siapa-siapa pun boleh jadi muslim. Walaupun dia Yahudi boleh jadi muslim. Ya, agama apa sekalipun, bangsa apa sekalipun. Jadi berbeza kerana dakwah mesej Islam adalah mesej universal. Nabi diutus kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tapi kalau Nabi Musa, Nabi Isa hanya kepada Bani Israel, dia eksklusif. Ya, agamanya eksklusif, berbeza dengan Islam. Jadi oleh kerana itu, ya, apabila apa ni Allah bawa cerita tentang Nabi Hud, ya, kaum Ad, maka orang Arab dia rasa takut. Pasal mereka biasa dengar cerita kaum Ad yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan apa kita panggil, ya, dengan apa ni bunyi, ya, yang sangat kuat, ya, sa'iqah. Antara makna sa'iqah ni ialah guruh, ya, bunyi yang sangat kuat, guruh yang sangat apa kita panggil, ya, sangat kuat bunyinya, menyebabkan, ya, mereka mati, ya, wa Samud, dan juga kepada kaum Samud. Jadi dua kaum ni, kaum Ad dan kaum Samud adalah bangsa Arab. Ya, jadi cerita bangsa Arab, orang Arab tahu. Ya, kalau kita tengok peta kita tahu, ya, orang Arab dia berniaga, ya, di Yaman dan juga di negeri Syam. Dalam perjalanan orang Arab, ya, daripada Mekah Madinah menuju ke Jordan, menuju ke Syria, mereka akan bertemu dengan satu tempat namanya Madain Soleh. Jadi Madain Soleh itu berada di utara Madinah. Jadi Madain Soleh ni cerita kaum Samud. Ketika mereka pergi ke Yaman, mereka dengar pula cerita kaum Ad. Jadi cerita kaum Ad dan cerita kaum Samud adalah cerita yang familiar bagi orang Arab. Jadi kalau Allah cerita tentang dua kaum ni, orang Arab ada rasa takut sebab mereka tahu benda tu real. Kalau cerita tentang nabi lain, mereka tak tahu. Pasal orang Arab tak ada kitab. Ya, orang Arab mana ada kitab? Ya, mereka punya agama ciptaan sendiri. Ya. Jadi oleh kerana itu, orang Arab, ya, mereka tak boleh membaca dan menulis sebahagian besarnya kerana mereka tak ada keperluan membaca dan menulis. Ya, berbeza dengan masyarakat, ya, apa kita panggil orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ada kitab. Jadi bila ada kitab, suka tak suka mereka kena belajar membaca dan menulis. Ya, sebab mereka nak sampaikan kepada orang lain. Dulu tak ada mesin cetak. Jadi kita nak cetak buku tak boleh. Jadi oleh kerana itu semua handwritten, semua tulis tangan. Ya, jadi oleh kerana itu mereka mesti belajar membaca dan menulis. Ya, jadi sebahagian besar masyarakat Yahudi dan Nasrani ini boleh membaca dan menulis. Sebab itu mereka dipanggil ahli kitab.
people of the book. People of the book maknanya sebab mereka ada kitab, mereka boleh membaca dan menulis. Orang Arab ya tak. Sebab tu mereka dipanggil ummi. Ya, ummi maknanya illiterate, tak boleh baca, tak boleh tulis, melainkan sebahagian yang belajar. Ya, jadi nak bagi tahu bahawasanya dalam ayat 13 bila Allah cerita ya, faqul anzartukum, aku beri peringatan kepada kamu, sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud. Ya, malapetaka besar seperti mana ya yang telah kami datangkan ya kepada siapa? Kepada dua kaum, yakni kaum Ad dan kaum Samud. Ya, kaum Ad di selatan di Yaman, kaum Samud pula di utara. Ya, secara umum kedua-dua kaum ni telah dimusnahkan. Tetapi dengan dengan tentera Allah yang berbeza. Kalau kaum Samud ya, mereka di utara didatangkan guruh yang sangat kuat. Ya, sehingga mengubah bentuk tubuh badan mereka, akhirnya mati bergelimpangan. Manakala kaum Ad ya yang berada di selatan, mereka ini pakar dalam membina bangunan tinggi. Ya, ada civil engineer, ada arkitek, ya, ada designer. Jadi oleh kerana itu apabila mereka bina bangunan tinggi, Allah datangkan angin yang sangat kencang. Rihan sarsara, ya, angin yang bunyinya sangat kuat, laju dan sejuk sehingga menyebabkan bangunan mereka runtuh. Mereka juga bergelimpangan mati, ya. Jadi dua-dua cerita ni sudah diketahui oleh orang Arab Quraisy. Izja'athumur rusul, ketika mana datang kepada mereka rasul. Maknanya kepada kaum Ad pun ada rasul, yakni Nabi Hud, kepada kaum Samud pun ada rasul, yakni Nabi Saleh. Ya. Min baini aidihim, di hadapan mereka, wa min khalfihim, sebelum mereka. Maknanya datang rasul silih berganti, datang pemberi peringatan silih berganti. Ala ta'budu, ya. Alla ta'budu, janganlah kamu sembah illallah, melainkan Allah. Qalu, kata mereka, law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ya fa inna ya bima ursiltum bihi kafirun. Jadi kata mereka, kalaulah Allah nak turunkan rasul, mesti Allah turunkan malaikat. Ya, malaikatlah sepatutnya jadi rasul. Ya, ini kata mereka, bukan manusia biasa. Tetapi nanti kalau diturunkan malaikat sebagai rasul, mereka akan buat alasan pula. Ya, mereka akan kata, malaikat bolehlah sembahyang 5 waktu, malaikat bolehlah puasa bulan Ramadan sebab dia malaikat. Ya, dia tak kahwin, dia tak ada keluarga, dia tak perlu makan minum macam kita. Ya, jadi sebenarnya apa yang mereka kata ni hanyalah alasan saja. Ya, mereka hanya sekadar buat excuse ya untuk mengelak daripada patuh pada perintah Allah. Ya, itu surah Fussilat ayat 1 hingga 14. Ya. Utbah ni tadi yang datang jumpa Nabi untuk berdebat. Utbah ni juga adalah bapa kepada Hind, ya, Hindun tu, ya, dan bapa mertua kepada Abu Sufyan. Jadi nama penuhnya Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah menutup mulut Rasulullah dan meminta baginda supaya tidak meneruskan. Ya, jadi Nabi baru je baca cerita ayat 13 dan 14 tentang kaum Samud dan kaum Ad. Itu pun dia dah tak tahan dah, ya. Jadi dia tutup mulut Nabi supaya Nabi tak teruskan bacaan surah Fussilat. Apabila dia pulang, ya, mendapatkan kaumnya, mereka bertanya mengenai apa yang berlaku. Sebab apa? Sebab bila dia keluar daripada tempat Nabi itu, dia dah dalam keadaan yang macam kita tengok orang yang bingung lah. Ya, diam senyap aja. Jadi dia menjawab, wallahi aku telah mendengar perkataan yang tidak pernah aku dengar sebelum ni. Ya, dia cerita. Dia kata, aku dengar apa yang Muhammad baca ni, aku tak pernah dengar benda ni sebab benda tu Quran. Demi Allah, perkataan tersebut bukanlah syair. Ya, dia kata yang Nabi baca kepada dia tu bukan syair, bukan benda-benda tilikan, bukan sihir, bukan. Ya. Jadi kata dia, wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku, dengarlah apa yang aku nak cakap. Aku dah pergi jumpa Muhammad dah. Jadikanlah dia berada di bawah perlindunganku. Ya. Jadi maknanya seolah-olah, ya, dia nak jadikan Nabi itu bawah perlindungan dia. Jangan kacaulah Muhammad ni. Biarkan Muhammad dengan apa yang dilakukannya. Oleh itu jangan kamu ganggu dia. Demi Allah, perkataan yang diucapkan dan aku yang mendengar merupakan berita yang benar. Ya, berita yang besar. Ya, apa yang Muhammad cakap tu berita besar tu. Cerita tentang langit, bumi, cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, ya. Sekiranya orang Arab yang lain berjaya mengalahkannya, maka kamu telah berjaya dengan sebab orang lain. Jadi maknanya dia kata kalau Nabi Muhammad ni dengan pengikut-pengikutnya berjaya dikalahkan oleh masyarakat Arab yang lain, maka untunglah kamu, selamatlah kamu.
Tapi sekiranya dia berjaya menundukkan bangsa Arab, maka kemuliaan yang dicapainya adalah juga kemuliaan untukmu. Kerana Nabi Muhammad tu bangsanya Quraisy. Nabi Muhammad tu adalah keluarga mereka. Ya, walaupun mereka ni daripada kabilah yang berbeza-beza, ya, Nabi daripada Bani Hashim, ada yang daripada Bani Abdul Syams, ya, ada yang Bani Abdul Manaf, ada yang Bani Makhzum dan sebagainya. Tapi secara umum mereka ini semua adalah, ya, keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy. Apa dia? Apa dia soalan dia? Is that why? Nabi tak pandai baca di peringkat permulaan saja. Kerana, ya, untuk menolak tuduhan Nabi yang tulis Quran. Kalau Nabi Muhammad tu dah terkenal daripada kecil pandai menulis, pandai membaca, nanti bila Nabi dapat wahyu, orang akan kata Nabi yang tulis, Nabi yang create, ya. Tapi kalau orang dah tahu Nabi Muhammad tak boleh baca dan menulis, mana ada orang tuduh Nabi yang tulis Quran? Pasal mereka tahu Nabi tak pandai tulis, ya. Tetapi nanti selepas daripada 10 tahun masuk tahun yang ke-11, setelah Quran tu turun dah 10 tahun di Mekah, ya, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, maka Allah telah memberi, ya, mengembalikan kemahiran Nabi membaca dan menulis balik. Ya, ada perbincangan yang panjang tentang benarkah, ya, Nabi ini ummi sepanjang zaman ataupun peringkat awal saja. Ya. Jadi kalau di peringkat awal Nabi tak boleh baca, jelas untuk menolak tuduhan bahawasanya Nabi lah yang menulis Al-Quran. Tetapi setelah tidak ada tuduhan tersebut, dah 10 tahun, masuk 11 tahun, Quran diturunkan, tak ada lagi isu Nabi yang tulis Quran, maka kalau Allah nak kembalikan kemahiran membaca Nabi, bolehlah. Ya, kerana membaca dan sebagainya tu, ya, itu Allah boleh buat untuk siapa saja. Ya, cuba kita bayangkan zaman ni di India, di Pakistan, di banyak tempat ada ramai budak-budak yang tak boleh membaca dan menulis, tetapi dia boleh baca Quran. Pelik, ya. Baca huruf Rumi tak boleh, ya, menulis tak pandai, tapi bila dibagi Quran dia boleh baca, dia boleh belajar, ya. Jadi ni satu benda yang berlaku zaman kita. Kalau berlaku zaman Nabi itu jauh lebih hebatlah, ya. Itu dia punya apa? Dia punya perbandingan dia. Apa dia? Boleh baca Quran. Kan pelik kita kata kan, sebab Quran tu mukjizat. Ya, dia tak pergi sekolah, kan, baca tak boleh, menulis tak boleh, ya. Tapi Quran boleh baca. Kan pelik tu, ya. Jadi apa ni, dah lah boleh baca, ya, sebahagian boleh hafal pula. Orang buta boleh hafal Quran 30 juzuk, ya. Kita, ya, sebenarnya boleh juga, tapi kena bersungguhlah. Pasal kita ni banyak distraction, ya. Zaman kata-kata macam, kalau Ustaz boleh bagi contoh, Abdullah bin Abbas, dia banyak anak murid, ya. Abdullah bin Abbas ni banyak anak murid sebab masa Nabi wafat dia umur 13. Jadi dia budak. Bila dia budak, banyak benda lah dia dapat. Dia boleh tidur rumah isteri Nabi, kan, sebab dia budak, ya. Dia boleh ikut Nabi pergi pasar, dia boleh ikut Nabi ke masjid, dia boleh ikut Nabi ke mana saja. Even masa Nabi buat haji pun dia ikut juga, ya. Dan dia boleh tengok apa yang Nabi buat. Jadi oleh kerana itu, apabila dia dewasa, dia jadi ulama besar, dia mengajar, dan dia ada ramai anak-anak murid yang hebat. Ustaz sebut dua saja. Salah seorang anak murid dia Ikrimah, nama dia. Ikrimah ni tokoh hebat, ya. Biasanya kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir ke mana-mana, mesti ada, ya, apa ni, riwayat Ikrimah daripada Abdullah bin Abbas. Mana dia anak murid Abdullah bin Abbas, ya. Dia memang hebatlah, terkenal. Ada seorang lagi anak murid Ibnu Abbas, nama dia Qatadah, ya. Tapi Qatadah ni buta, ya. Walaupun dia buta, tapi dia ingatannya kuat. Sebab orang buta tak ada peralatan lain, dia tak ada means lain, kan. Sebab dia tak boleh baca, dia tak boleh tulis, ya. Jadi dia hanya bergantung pada hafalan. Dan Qatadah, ia muncul sebagai ulama besar juga, ya, walaupun hanya dengan hafalan dia saja, ya. Dengan apa kita panggil, dengan pendengaran, sebab dia buta, ya. Jadi Ikrimah hebat cara dia, dan Qatadah pun hebat dengan cara yang berbeza, ya. Allah boleh buat begitu. Okey, ya, itu kalau kita boleh respon pada soalan tadilah. Jadi orang Tebah, ya, dia cuba yakinkan kawan-kawan dia, ya, VIP Mekah, supaya tidak ganggu Nabi Muhammad, ya. Dan dia kata, kalaulah Muhammad ni berjaya menguasai masyarakat Arab, kejayaan dan kemuliaan itu adalah juga kemuliaan kamu. Memang betul,
Ya, sebab kita tahu akhirnya Nabi berjaya menguasai semenanjung tanah Arab dan orang Arab berbangga dengan Nabi. Ya, kerana Nabi itu adalah orang Quraisy. Mereka menjawab sesungguhnya Muhammad telah menyihir kamu. Ya, tapi kawan-kawan dia bukan nak dengar. Kawan dia kata, ni kena sihir Muhammad lah ni. Ya, sebab dia baru balik daripada Nabi, baru jumpa dengan Nabi, dia kata dia dah kena sihir Muhammad. Dia berkata ini hanyalah sekadar pandanganku. Bila kawan-kawan dia tak mau terima, dia kata, ya, ini pandanganku saja. Jadi ada nota kaki di bawah, kisah ini secara panjang lebar disebut oleh Ibnu Hisham, ya, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham jilid yang pertama. Jadi Ibnu Hisham ni ada 3 jilid kitab dia, ya, lagi detail lah. Dan sebahagian daripada daripada keseluruhan kitab ni telah diedit, ya, oleh para ulama hadis dan telah ditentukan mana pandangan yang sahih, mana pandangan yang tidak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak beli buku Sirah Ibnu Hisham, beli yang edited version. Ya, jadi macam kita pakai kitab ni juga. Pasal apa kita pakai kitab ni? Sebab kitab ni sudah diedit. Ya, dia dah ada dia punya editing, ya, dalam especially kalau dalam menentukan riwayat-riwayat hadis, ya. Jadi kalau Quran kita tahu Quran ni mutawatir. Tak ada isu sahih, dhaif, tak ada isu. Tapi kalau hadis dia ada isu, ya, sama ada ianya dhaif ke, ya, dia hasan ke, sahih ke. Jadi sudah tentu dia berhajat kepada para ulama, ya, dalam bidang hadis terutamanya, ya, dan sirah untuk menentukan, ya, sama ada riwayat tersebut boleh kita guna pakai, boleh dijadikan sebagai dalil ataupun tidak, ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengemukakan cadangan supaya Nabi menyembah Tuhan mereka. Dan mereka menyembah apa yang disembah oleh baginda. Maknanya kongsi Tuhan, kongsi agama, ya. Kalau kita sekarang kongsi raya, ya, boleh tak kongsi raya? Jawapannya tak boleh. Kerana perayaan adalah ibadah. Cuba kita bayang, ya. Kita berpuasa Ramadan, ya, itu ibadah, ya. Malam tersebut setelah tenggelam matahari 30 Ramadan, kita bertakbir, ya. Kemudian pagi besok kita mandi sunat sebelum pergi solat hari raya, ya, ada solat sunat hari raya, ada ziarah, ada mendoakan, ya, kaum muslimin. Jadi takkanlah, ya, hari raya yang merupakan ibadah kita nak kongsi dengan orang lain yang tidak tidak meyakini akidah kita. Ya, begitu juga orang Nasrani, orang Kristian, ya, yang menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, ya, dan mereka merayakan kelahiran Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan, tiba-tiba kita nak berkongsi raya dengan mereka. Itu satu perkara yang tak boleh diterima akal lah. Ya, sebab mereka datang daripada kepercayaan yang berbeza, ya. Tetapi kalau jiran kita buat majlis makan, ya, dan dia jemput kita datanglah. Ya, kalau kita boleh pastikan bahawasanya makanan yang dihidangkan tu makanan yang patuh syariah, tak ada hal. Ya, even kita kata orang sekarang, ya, orang bukan Islam, ya, sama ada Chinese ataupun Indian, mereka sensitif dengan makan. Mereka tahu orang Islam tak makan benda haram, ya, tak makan benda-benda yang tak sembelih, ya, mereka dah faham, ya. Jadi oleh kerana itu mereka engage caterer Muslim, ya, ataupun caterer yang mesra, ya, mesra Muslim lah kita kata, ya. Mereka ini tidak menghidangkan benda-benda yang tidak patuh syarak. Jadi oleh kerana itu tak ada hal lah, ya. Paling kurang kita minum, ya, disediakan air kotak, ada soya bean ke, minum yang tu lah, ya. Takkanlah soya bean pun nak campur benda yang, ya, kadang-kadang kita ni keterlaluan, ya. Maknanya kalau tak minum langsung, kita tengoklah, ya. Kalau sekadar soya bean tu takkanlah dicampur dengan benda-benda yang tak sepatutnya, ya. Lagi-lagi pula dia dah dibotolkan ataupun dah dibungkus, ya, dalam kotak dan sebagainya, ya. Ya. Itu kacang dan sebagainya lah, ya. Kita makan benda-benda macam tu lah, ya. Macam kita kata kalau kita rasa kuih bulan yang dihidangkan tu kita tak yakin, tak payahlah, ya. Tapi di pasaran berapa banyak kuih bulan yang telah dibuat oleh orang Islam, ya, orang Islam yang buat pun ada, ya. Macam sekarang, dulu kita susah nak cari Chinese food yang halal, susah. Tapi sekarang ni berlambat-lambat, ya. Kedai, kalau di sini kita kata, ya, Glamary tu Muhammad Chan, ya, mungkin Holmes kan, ya, dan banyak lagi, ya, yang kita kata boleh kita nikmati, ya, dan kita nikmati tanpa ragu-ragu, ya. Kerana apa? Kerana disediakan oleh orang yang beragama Islam. So, selesailah masalah. Jadi
apa cerita tentang offer daripada orang Quraisy supaya Nabi sembah Tuhan mereka, dan tahun depannya mereka sembah Tuhan Muhammad, Tuhan Nabi, Tuhan orang Islam. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kafirun. Ya. Jadi maknanya pasti surah Al-Kafirun ni surah yang turun di Mekah. Ya. Surah yang turun di Mekah kerana apa? Kerana surah ini turun sebagai respon kepada orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan supaya Nabi berkongsi agama dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'bud, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jadi apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy? Berhala, ya, Al-Lata, Al-Uzza, Manat, ya, dan sebagainya. Takkanlah Nabi nak sembah, ya, patung-patung berhala tu. Wala antum, dan kamu juga, ya, tidak abidun, kamu juga tidak menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Ya. Jadi aku sembah Tuhan yang esa. Ya, ni balik pada isu penggunaan kalimah Allah lah nanti. Ya, boleh ke tidak? Ya. Jadi secara umum kata para ulama Islam, ya, orang bukan Islam, orang Kristian sebagai contoh, boleh menggunakan kalimah Allah kalau mereka menerima konsep Allah tu macam mana. Ya, sebab Allah dalam Islam adalah Allah yang esa, yang tidak beranak, tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Jadi adakah Tuhan yang dianggap oleh orang Kristian tu, ya, lam yalid wa lam yulad? Tak. Sebab bagi orang Kristian, Nabi Isa tu anak Tuhan, Maryam tu isteri Tuhan, ya. Jadi kalau Allah yang mereka nak pakai dipasangkan kepada konsep begitu, tak layak, tak sepatutnya, ya. Sebab konsep Allah bagi umat Islam ialah Allah yang esa, ilahun wahid, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau orang kafir Quraisy yang menyembah berhala yang pelbagai, yang banyak, juga nak menggunakan nama Allah, jadi tak sesuai, ya, tak kena pada tempatnya. Itu dia punya alasan, ya, yang biasa disebut. Kemudian apa lagi, ya? Wala ana abidum ma abadtum. Aku tidak, ya, bukanlah aku ini penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan begitu juga kamu tidak menjadi penyembah kepada apa yang aku sembah. Dan akhirnya, ya, kata putusnya, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, dan bagi aku agama aku. Maknanya tidak ada kongsi raya, tidak ada kongsi kongsi Tuhan, tak ada, ya. Oleh itu, janganlah kamu menyangka bahawa aku akan menyahut permintaanmu untuk mensyirikkan Allah. Tak boleh. Syirik ini benda besar, ya. Dengan itu mereka merasa putus asa. Selepas itu mereka meminta Rasulullah supaya menghapuskan, ya, ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan mereka marah. Jadi kalau ada ayat-ayat yang sensitif, mereka kata hapuskan ayat ni, jangan masukkan. Mana boleh, ya. Mana boleh macam tu, ya. Sebab ayat Quran ni bukan Nabi yang tulis. Malah dia punya perletakan ayat tu, surah mana, ayat berapa, Nabi tak campur tangan. Ya, Nabi tidak campur tangan. Kerana apa? Kerana semua itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada campur tangan manusia. Okey, ya, itu cerita dia. Yakni ayat-ayat yang mencela berhala sembahan mereka, ya, dan ayat yang memberi amaran terhadap siksaan yang berat yang menunggu mereka. Mereka minta, ya, Nabi supaya membaca ayat selain daripada ayat tersebut, tukar dengan ayat yang lain, ya. Mana boleh, ya, sebab bukan Nabi yang apa kita panggil, ya, bukan Nabi yang menulis ayat tersebut, bukan Nabi yang mengarang ayat tu. Semua adalah hak mutlak Allah. Allah yang turunkan, Nabi sampaikan. Dengan itu Allah menurunkan firman-Nya sebagai jawapan, ya, kepada permintaan mereka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya. Ma yakunu li, tidak wajar, tidak berhak bagi aku, an ubaddilahu, untuk aku ubah ayat Quran, min tilqa'i nafsi, ya, dengan kemahuan aku. Sebab Quran bukan datang daripada pihak aku, ya. In attabi'u, ya, jika attabi'u, jika aku ikut, illa ma yuha ilayya, ya. Maknanya aku tidak ikut melainkan
ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku. Maksudnya apa yang Allah turunkan itulah yang Nabi sampaikan. Nabi tidak menyembunyikan sesuatu, ya. Kerana sifat Nabi amanah, sifat Nabi tabligh, menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat peluang yang sukar diperolehi. Peristiwa ini menjadi lampu yang menyinari, ya, mereka yang memandang hina kepada orang-orang yang lemah. Peristiwa, ya. Aha. Oh, ya. Dia tak salahkan Nabi, ya, sebab dia kata Nabi sampaikan semua. Tetapi para sahabat yang hidup zaman Nabi itulah yang sebahagiannya menyembunyikan. Maknanya ada yang di-expose, ya, di-disclose, ada yang disimpan. Sebab tu dia yakin Quran yang sebenar-benarnya nanti akan disclose oleh Imam Mahdi yang datang kemudian. Maknanya dia bukan kata Nabi tabligh, Nabi amanah. Sahabat-sahabat yang dengar. Sebab itulah mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ya, mengkafirkan Aisyah. Jadi kesalahan yang mereka letakkan tu bukan pada Nabi, tapi pada sahabat-sahabat Nabi selain daripada Ali, ya, yang mereka tuduh sebagai perampas jawatan khalifah. Jadi bila Abu Bakar, Umar, Osman ni jadi khalifah, mereka memainkan peranan, antaranya ialah dengan menyembunyikan sebahagian ayat. Ya, sebab tu bagi mereka ada lagi surah-surah lain. Bukan 114 surah, lebih pada 114. Ya. Jadi sekali lagi kita nak betulkan, mereka menuduh para sahabat, bukan Nabi. Nabi tak ada masalah, ya. Itu cerita dia. Jadi Rasulullah pernah mendapat peluang. Apa peluang tersebut? Mari kita tengok, ya. Peristiwa tersebut ialah Rasulullah mendapat peluang duduk bersama dalam majlis pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Nabi boleh duduk bersama mereka, Nabi boleh terangkan Quran, ya, dan Nabi boleh jalankan dakwah. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang buta juga. Tadi kita sebut seorang tabi'in, Qatadah, Ustaz sebut tadi. Anak murid kepada Abdullah bin Abbas yang buta, ya, yang kuat ingatan dia. Di zaman Nabi ada seorang Bilal, ya, seorang muazzin, ya, penolong kepada Bilal bin Rabah, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Beliau, ya, telah lama memeluk Islam. Jadi pada suatu hari dia datang bertemu dengan Nabi. Pada masa itu Nabi sibuk melayan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi ini peluang ni Nabi nak gunakan untuk tarik mereka kepada Islam. Ya. Ketika itu mereka menunjukkan reaksi yang positif. Maknanya bila Nabi cerita Quran, nampak mereka macam nak terima Islam. Dan baginda amat mengharapkan mereka memeluk Islam. Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, ya alimni, ajarkan kepadaku apa yang diajar oleh Allah kepadamu. Alimni ma'allamakallah, ajarkan kepada aku apa yang Allah telah ajar kepada kamu." Ya. Kemudian beliau mengulangi kata-kata tersebut beberapa kali, dan ini menimbulkan rasa kurang senang dalam diri Rasulullah, sebab Rasulullah tengah sibuk berdakwah kepada pembesar Quraisy. Baginda tidak suka Abdullah memberhentikan percakapannya dengan pembesar-pembesar Quraisy, ya, dan bimbang sekiranya baginda melayan Abdullah, tindakan tersebut akan menyebabkan pembesar-pembesar Quraisy, ya, tidak lagi mendengar dakwah yang disampaikan. Tindakan tersebut mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi, ya, Nabi macam kita panggil tak selesa lah, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum, sebab Abdullah bin Ummi Maktum dia tak tahu Nabi sedang berdakwah, ya, kepada pembesar Quraisy kerana dia buta. Ya, maka Allah turunkan, ya, daripada daripada Al-Quran, ya, surah Abasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla. Abasa mana bermuka masam, tawalla berpaling. Ya, Nabi memalingkan wajah baginda, perhatian baginda daripada Abdullah bin Ummi Maktum kepada orang-orang Quraisy yang belum tentu nak masuk Islam. Cuma mereka menunjukkan reaksi positif saja, ya. Anja'ahul a'ma, bila Nabi bermuka masam dan memalingkan wajah, ketika mana datang kepada baginda Al-A'ma, si buta. Siapakah si buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Jadi bila si buta itu datang dan kamu tidak mengetahui, ya, wahai Muhammad, kamu tidak tahu, boleh jadi dia mahu membersihkan dirinya. Ya. Adapun orang yang datang tadi tujuan dia adalah untuk yazakka, membersihkan diri, ya. Au
yazakkaru fatamfa'ahu zikra. Jadi yang pertama dia nak bersihkan diri, ataupun ya dia nak mendapatkan peringatan, nak mendapatkan az-zikr, ya, peringatan daripada Nabi. Ada tak ayat Quran baru yang turun? Ada tak nasihat-nasihat yang Nabi nak bagi kepada dia? Ya, jadi dia minta supaya Nabi ajar dia ayat yang baru turun, ataupun peringatan-peringatan yang patut dia tahu. Ya. Jadi dia nak dapat peringatan, maka pengajaran atau apa saja yang boleh memberi manfaat kepada dia. Ya, fatamfa'ahu zikra, peringatan yang boleh memberi manfaat. Ya. Kemudian amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup. Siapakah orang yang merasa cukup? Pemimpin Quraisy tadilah. Ya, mereka rasa mereka hebat, banyak harta, ya, mereka pandai berpidato, ya, mereka hidup senang lenang. Jadi mereka ini ialah man istaghna, orang yang merasa cukup. Ya, fa anta lahu tasadda, maka ya kamu telah melayannya, padahal wa ma alaika alla yazakka, ya, padahal kamu tidak salah kalau kamu tidak membersihkan diri, ya, beriman, ya. Maknanya padahal kamu tidak salah kalau dia tidak membersihkan diri. Maksudnya kalau Nabi ajak mereka tak mau membersihkan diri, tak mau terima Islam, Nabi tak salah. Sebab tugas Nabi menyampaikan saja dengan sebaik mungkin. Ya. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum ini dah masuk Islam. Tujuan dia nak membersihkan diri, nak belajar tentang agama. Yang ini sepatutnya Nabi bagi perhatian. Maknanya Allah sedang menegur Nabi. Perbuatan Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti bahawasanya Quran ini bukan Nabi yang tulis. Ya, macam orang tulis dia punya biografi kan. Kalau dia tulis biografi tentang diri dia, dia mesti cerita benda-benda baik. Ya, dia kata saya masa sekolah dulu tak pernah dapat nombor 2, nombor 1 je. Ya, masa sukan sekolah 100 meter saya menang pingat emas. Ya, 4 kali 100 meter saya juga juara. Ya, dia akan cerita benda baik je. Saya tak pernah jahat, ya, saya tak pernah mak marah saya, cikgu sekolah semua sayang saya. Dia akan cerita yang baik je. Tetapi ya, cuba tengok dalam Quran. Dalam Quran ada banyak tempat Allah tegur Nabi. Ya, maknanya Allah tak Allah tak suka dengan beberapa perkara yang Nabi buat. Termasuklah ya sikap Nabi ketika memalingkan diri, memalingkan wajah daripada Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ini satu lagi bukti mengatakan bahawasanya Quran bukan Nabi yang tulis. Ya. Jadi pada anggapan mereka permintaan tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh baginda. Ya. Jadi maknanya apa ni? Selamat datang kepada, selepas teguran baginda tidak lagi bermasa muka. Ini cerita selepas daripada turun ayat lah, ya. Jadi bila turun ayat ni Rasulullah tidak lagi bermasa muka di hadapan si miskin tadi. Dahlah si miskin buta pula. Apabila baginda bertemu dengan Abdullah, baginda berkata selamat datang kepada mereka yang kerananya Allah telah menurunkan ayat. Ya, Allah telah menurunkan teguran kepadaku. Jadi sebab cerita Abdullah bin Umi Maktum tadilah Allah turunkan abasa wa tawalla. Apabila orang-orang musyrikin mendapati segala cadangan yang dikemukakan kepada Nabi ditolak, mereka cuba mencari jalan penyelesaian yang lain. Ya, sebab offer yang mereka bagi pada Nabi semua Nabi tolak. Cara tersebut ialah dengan cara meminta Rasulullah mengemukakan bukti-bukti kebenaran apa yang dibawanya. Mereka nak Nabi bawa bukti. Ya. Pada anggapan mereka permintaan tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh Nabi. Mereka kata kita minta kepada Nabi, kepada Muhammad sesuatu yang dia tak boleh buat. Nanti terbuktilah Muhammad tu pembohong, Muhammad tu buat-buat cerita, ya. Kemudian mereka berkumpul dan berkata, wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar seorang nabi, maka perlihatkanlah kepada kami bukti yang kami hendak. Ya. Bagi contoh, kamu belah bulan kepada dua, ya, dua bahagian. Maka Allah memberikan mukjizat tersebut kepada baginda. Dengan itu bulan tersebut terbelah dua, lalu Rasulullah pun bersabda, ya, saksikanlah. Jadi mereka suruh Nabi bawa bukti yang pelik-pelik. Muhammad, boleh tak kau belah bulan, kami nak tengok. Jadi Nabi telah menjemput mereka berkumpul pada malam bulan mengambang, mana pada pertengahan bulan. Sebab tengah bulan besar lah, ya, bulan penuh, full moon. Jadi Nabi menggunakan jari Nabi yang mulia, Nabi telah belah bulan, terbelah bulan tu. Kemudian Nabi cantumkan balik, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu mukjizat, ya. Dan seperti mana biasa kita tahu, orang Quraisy ni bila dia minta bukti bukan makna dia nak beriman.
Ya, dia nak main-main saja, dia nak tunjuk Nabi tu tak mampu buat. Pada pandangan dia, takkanlah Muhammad boleh buat. Bila Nabi boleh buat, bukan mereka yakin. Ya, lagi tambah kekufuran. Ya, sepatutnya seseorang itu bila kita datangkan bukti, kita tunjuk ada dokumen, ada tuan, patutnya dia percaya. Rupanya lagi tak percaya. Dia kata, lagi jelaslah kamu ni pembohong. Selama ni kami ingat Muhammad, engkau ni, ya, kami dengar-dengar je kata pembohong. Malam ni confirm kau pembohong. Pasal apa? Sebab boleh buat benda yang luar biasa, potong belah bulan. Sedangkan mereka yang minta. Ya, sama macam peristiwa yang berlaku kepada Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh berdakwah kepada kaum dia, kaum Samud kata, Soleh, ya, kalau betul kamu ni seorang nabi, kami nak minta suatu benda yang luar biasa. Apa dia? Keluarkan unta betina daripada batu, ya, batu besar ni. Ya, mereka memang tak boleh buat. Mana boleh batu besar keluarkan unta? Ya, jadi Nabi Ibnu Katsir kata Nabi Soleh telah solat 2 rakaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah keluarkan daripada bukit batu tu, ya, unta betina. Jadi bila unta betina keluar, bukan kaum Samud nak beriman, tak beriman dia. Ya, dia usaha pula untuk bunuh pula anak kita panggil tadi, ya, unta betina tadi, naqah wa naqatallahi wa suqiyaha. Maknanya orang yang tak beriman ni, dia minta, kalau dia minta bukti, bukan tujuan dia untuk beriman, tak. Tujuan dia untuk apa? Untuk mempermainkan kita. Bila orang tu tak boleh datangkan bukti, dia akan pelekehkan. Itulah kau cakap je lebih. Ya, tak ada bukti, mana bukti? Bila bukti datang, ya, dia main-mainkan juga. Ya, jadi maknanya nak tunjuk bahawasanya bila Nabi boleh belah bulan, mereka kata Nabi ahli sihir pula. Ya, bulan pun dia boleh belah. Ya, macam buat magic, ya. Sedangkan Nabi tak buat magic, itu mukjizat. Kisah ini diriwayat, ya. Macam mana? Tapi kalau kepada non-Muslim, biasanya hujah-hujah, kita boleh guna hujah Quran dan hadis, ya. Tapi kalau non-Muslim ni balik pada isu yang pertama, dia tak percaya Tuhan, kan. Bila dia tak percaya Tuhan, ya, dia kata semua ni berlaku secara secara natural aja, ya. Bukan, tak ada Tuhan yang maha agung yang menciptanya. Jadi yang pertama kita kena buktikan dulu Tuhan tu ada lah. Macam Nabi Nabi dialog dengan seorang badui. Badui itu datang. Ya. Jadi bila badui itu datang, dia tanya Nabi dan Nabi jawab ikut kadar kemampuan akal badui tadi. Jadi kalau bawa ayat Quran, bawa hadis, dia tak percaya. Ya. Jadi Nabi kata cuba tengok, ya. Nabi suruh dia tengok dan ada tai unta kat situ. Jadi Nabi kata, ya, ada tak unta kat sini? Mesti ada unta. Sebab apa? Ada tai unta. Ya, begitulah juga alam ni. Alam yang sangat indah, yang kita kata sistem dia tu cukup cantik, bulan bintang tak belaga, matahari dan bulan tak belaga, ya. Ada tiupan angin, ada kehijauan, ada bukit bukau, ada laut dan sebagainya. Takkanlah bumi yang sangat indah, yang penuh dengan sistem ni tak ada penciptanya, ya. Meja pun ada orang buat, kerusi pun ada orang buat. Jadi kadang-kadang hujah-hujah tu kena datang daripada hujah-hujah logik akal juga. Ya, nanti setelah dia boleh menerima, barulah kita datangkan hujah-hujah daripada Quran dan hadis. Itu pun ayat-ayat Quran dan hadis yang basic-basic lah. Ya, sebab dia belum beriman. Tapi bagi kalau tak nak, bukan salah kita lah. Macam Nabi lah, ya. Nabi dakwah pada orang Quraisy dia, kan. Sampai satu tahap mereka tak mau terima, tak boleh paksa lah. Kan? Pasal Nabi Muhammad punya tanggungjawab, ya. Wa ma alaika illal balagh. Kewajipan kamu adalah balagh. Balagh tu maknanya tabligh saja. Kita sampaikan saja melalui tulisan, WhatsApp, ya, melalui media sosial dan sebagainya. Kalau dia tak mau terima juga, nak buat macam mana? Kita doa supaya satu hari nanti dia terbuka. Ya, doa jangan putuslah. Ya. Ada peluang dakwah, kita dakwah. Kalau dakwah tu tak diterima, memang tak ada cara lain lah, doa lah. Ataupun gunakan orang ketiga, kan. Sebab kadang-kadang manusia ni
dia nak dengar cakap orang yang dia hormat. Ya, maknanya kita bercakap dengan dia tak boleh terima sebab dia kata awak pun lebih kurang macam aku je, sama level. Siapa orang yang dia hormat? Oh, dia hormat dia punya bos pejabat. Ya, kita melalui bos ke, melalui jiran ke, melalui siapa sajalah. Ya, macam secara umum dalam hubungan sosial kita pun sama juga. Bila kita nak nasihat orang, kita kena cari orang yang dia respect. Ya, contoh kita kata kita nak bercakap sesuatu dengan someone kan. Dia ni bukan senang nak terima, dia pula lawyer. Kita cakap satu, dia cakap tiga, kita cakap satu, dia cakap empat. Ya, akhirnya apa kita nak buat? Ya. Ada tak orang yang dia respect? Oh, ada. Magistrate dekat mahkamah, ya. Yang tu dia respect. Kita minta tolong magistrate tu bercakap dengan dia. Manalah tahu. Ya, kot terbuka hati dia. Sebab manusia ni kalau dia tak mau terima, paling kurang kita kena buat supaya dia tidak menentang. Ya, dia tak mau terima tak apa, tapi jangan tentang. Ya, macam kita kata Abu Talib. Abu Talib, ya, dia tak syahadah, tapi dia tak lawan Nabi. Ya, malah dia jaga Nabi. Jangan buat apa-apa, aku jaga Nabi. Nabi ni bawah perlindungan aku. Dia memang tak masuk Islam, tapi dia tak lawan. Ya, kalau kita boleh buat orang bukan Islam sampai level itu pun dah cukup baik dah. Ya, supaya bila kita buat masjid, kita buat majlis, dia tak kacau, dia tak halang. Ya, dia tak macam kita kata kalau dekat Greece, orang Islam buat sembahyang hari raya secara terbuka, dia baling dengan telur busuk. Ya, dia buat bising, dia buat, ya, macam dalam YouTube kan ada orang tengah sembahyang, orang Yahudi lepaskan anjing kan. Dia lepaskan anjing supaya anjing tu kacau. Maknanya kita tak nak sampai peringkat tersebut. Kalau dia tak masuk Islam tak apa, jangan dia kacau, dia respect. Okeylah. Ya, I respect you, you respect me. Okey. Ya, sebab apa? Sebab hati manusia ni kita tak boleh ubah. Hati manusia ni, ya, Allah lah yang boleh ubah. So kita doa je lah. Macam anak kita juga kan. Ya, kita dah suruh pakai tudung tak mau, suruh pakai tudung tak mau. Ya, akhirnya dia pakai tudung juga. Tapi bukan melalui kita, melalui kawan dia. Ya, dia dekat college tu mungkin budak perempuan ni paling cantik. Ya, maknanya semua orang memang suka kat perempuan ni. Budak perempuan yang cantik yang tak pakai tudung tu pun dah pakai tudung dah. Jadi anak kita yang belum pakai tudung, orang paling cantik pun dah pakai tudung. Awak bila lagi? Jadi dia pakai tudung bukan sebab kita dakwah. Dia pakai tudung tu sebab orang lain yang dia respect. Fair enough lah. Ya, sebab dakwah ni macam tu. Berjaya atau tidak tu bonus. Kan? Kita dah ajak orang, kita dah jemput, kita invite dia. Kalau dia nak datang, alhamdulillah. Kalau dia tak nak datang, kita keep inviting. Hantar lagi mesej. Sampai 50 kali, 60 kali, dia kata, apa benda yang kau buat dekat tempat kau ni? Ya, PMP ni apa benda sebenarnya? Ya, asyik hantar mesej saja. Sekali-sekali dia pergi makan dekat JM Biryani ni, dia kata, tadi Sister Shima dia jemput aku ni, nak datanglah tengok. Datang dia. Ya, kita pun terkejut, ya. Dia datang dengar discussion apa semua, jadi minat pula. Mana kita tahu? Ya, sebab manusia ni kita hanya cuba ketuk hati dia. Tapi yang penetrate hati dia siapa dia? Allah lah. Ya, kita hanya buat kerja yang kita mampu buat, itu saja. Ya. Jadi apa, wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar seorang nabi, ya, buatlah. Nabi buat belah bulan, tak mau percaya juga. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Mekah. Dia orang nombor 21 masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud ni orang awal, ya. Beliau termasuk di kalangan mereka yang terdahulu masuk Islam. Kita panggil as-sabiqun al-awwalun. Ya, kita panggil the first batch, ya, to embrace Islam. Salah seorangnya Abdullah bin Mas'ud. Terdapat berbagai torik mana cara, ya, ataupun jalan, ya, jalan riwayat, sanad lah yang diriwayatkan daripada beliau. Ia juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas pun ada juga. Maknanya yang meriwayatkan cerita Nabi belah bulan ni bukan seorang dia saja. Ya, ada beberapa orang lagi. Hadis ini diriwayatkan daripada mereka oleh sekumpulan perawi sehingga ia mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ni, ya, atas pada sahih lagi. Ya, sahih pun kita boleh terima. Hadis sahih ni kadang-kadang seorang je riwayat. Macam hadis innamal a'malu binniyat tu kan. Hadis nombor 1 dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 1 dalam hadis 40, ya. Yang meriwayatkan seorang je, Sayyidina Umar je. Sayyidina Umar seorang je. Ya, kemudian didengar oleh Al-Qamah, ya, seorang juga.
Tapi dia hadis yang sahih. Sebab orang yang meriwayatkan tu orang yang reliable. Ya, macam Umar, takkan orang nak petikai Umar. Al-Qamah juga tokoh yang hebat di kalangan tabi'in, takkan orang nak petikai dia. Jadi hadis ini kadang-kadang walaupun seorang riwayat boleh jadi sahih. Tapi kalau mutawatir, ini jumlah yang cukup ramai. Mungkin 200 orang dengar. Kalau 200 orang dengar, tak menasabah 200 orang tu berpakat untuk menipu. Kalau 2 orang, 3 orang menipu mungkin. Tapi kalau 200 orang menipu, tak menasabah. Ya. Sebab itu bila polis tangkap penyenayah, dia akan buat interrogation di bilik yang berasingan. Seorang bilik sana, seorang bilik sini, seorang bilik sini. Lepas tu dia psikonya. Dia kata baik awak mengaku. Kawan awak bilik sana tu dah mengaku kata awak lah ketua dia. Dia kata bukan saya. Sebenarnya okey saya mengaku, dialah yang buat. Jadi kita laga-lagakan antara mereka tu, ya. Tapi kalau kita dudukkan mereka satu tempat, mereka akan plan. Nanti kalau polis tanya kau cakap macam ni. Kau cakap macam ni. Dan jawapan kita kena konsisten. Dia boleh plan. Sebab tu orang jahat jangan dudukkan satu sel. Kalau duduk satu bilik, ya, kita interrogate dia, dia akan cuba mempengaruhi satu sama lain. Ya, jadi maknanya tidak menasabah 200 orang lebih berpakat untuk menipu, tak ada. Ya, jadi maknanya cerita Nabi belah bulan ni adalah riwayat yang datang daripada hadis yang mutawatir. Maknanya tidak ada keraguan, jumlah yang ramai yang meriwayatkannya. Perkara ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, jadi hari kiamat iqtarabat, telah semakin hampir. Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Ya, in syaqqa makna terbelah. Al-qamar adalah bulan apa? Qamar ni maknanya bulan. Ya, kalau kita sebut apa kita panggil, ya, bulan kita panggil bulan penuh. Ya, sebab bulan penuh itulah yang nampak terbelah. Kalau di bulan sabit macam mana? Ya, mestilah bulan penuh, full moon kan, barulah kita boleh nampak dia terbelah. Apabila mereka yang ingkar melihat mukjizat yang berlaku, sebahagian mereka berkata, ya, Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah tu ialah Nabi. Orang Arab Quraisy, ya, mereka tahu Nabi Muhammad menyusu daripada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, ya, suami dia dipanggil Abu Kabsyah. Apa makna? Bukan Kibsyah tu, Kabsyah. Ya, bukan Kab. Apa makna Kabsyah? Kabsyah tu ialah kibash. Ialah kambing biri-biri. Kalau kibash itu plural. Tapi kalau Kabsyah singular. Ya, jadi suami Halimah dipanggil Abu Kabsyah. Maknanya bapa biri-biri, sebab dia banyak bela biri-biri. Jadi oleh kerana Nabi jadi anak susuan dia, ya, sebab isteri dia menyusukan Nabi, maka Nabi dipanggil anak kepada Abu Kabsyah tadi. Itu gelaran dia. Ya. Jadi kata mereka, Muhammad telah menyihir kamu. Dengan itu Allah menurunkan firman-Nya. Ya, bila Nabi belah bulan, dia kata Nabi tipu pula, Nabi sihir mereka. Ya. Jadi wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya. Jadi kata mereka wa in yarau, ketika mana mereka, yakni orang musyrikin, melihat, ya, ayatan, tanda-tanda mukjizat yang Allah buat, ya, yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad, yu'ridu, mereka berpaling, mereka menolak. Wa yaqulu, dan mereka berkata sihrun mustamir. Ya, ini adalah sihir yang berterusan. Muhammad ni asyik buat sihir je. Dia bercakap pun, ya, percakapan yang berbentuk sihir. Dia buat pun benda-benda yang berbentuk sihir. Jadi maknanya mereka kata Nabi punya sihir ni mustamir, continuous. Ya, continuously, berlaku secara berterusan. Kemudian mereka meminta baginda membawa pelbagai bukti. Ya, mereka bertindak demikian hanya dengan tujuan menunjukkan keingkaran. Mereka bukan nak beriman. Ya, mereka suruh Nabi bawa tu sekadar nak tunjukkan keingkaran mereka, keras hati mereka. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, ya. Ada lagi dalam surah Al-Isra ayat 90 hingga 93. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Jadi kata orang Quraisy, ya, lan nu'mina laka, Muhammad, ya, kita tidak akan beriman dengan kamu. Ya, we will never believe in you. Lan tu maknanya never.
Ya, kami tak akan beriman dengan kau wahai Muhammad hatta sehinggalah tafjura lana minal ardi yambu'a, sehinggalah engkau keluarkan daripada bumi yambu'a, ya, apa dia? Apa ni? Apa kita panggil spring. Ya, mata air. Sebab di Mekah tak ada mata air, yang ada hanyalah Zam-Zam. Jadi mereka minta supaya kalau Nabi ni betul-betul Nabi, Muhammad keluarkan daripada perut bumi apa ni mata air. Kami nak minum daripada air itu. Kami nak gunakan ya untuk apa ni penternakan dan seumpamanya. Au takuna laka jannatun min nakhil, ataupun buatlah untuk kami satu kebun daripada kurma, min nakhil, pokok kurma, wa inabin, dan pokok anggur, ya. Fatufajjiral anhar, dan keluarkan anak-anak sungai, khilalaha, di antara pokok anggur dengan pokok kurma tadi, ya. Tafjiran maknanya buat apa kebun kurma, buat kebun anggur, di antara celah-celah kebun tu alirkan sungai pula. Macam-macam dia minta, ya. Jadi maknanya nak beriman boleh, tapi kami nak tengok bukti dulu, ya. Au tuskitas sama, ya, ataupun engkau jatuhkan langit, kama za'amta alaina, ya, kisafan, au ta'tiya billahi wal malaikati, ya, qabila. Jadi mereka ni bukan sekadar minta kebun, minta apa, minta supaya Nabi turunkan langit, jatuhkan langit, sebagaimana yang kamu selalu kata, ya, atau kamu bawa, ya, bawalah Allah dan malaikat untuk kami menyaksikan secara berdepan. Nak tengok Tuhan depan mata, nak tengok malaikat depan mata, sampai peringkat begitu, ya. Au yakuna laka baitun min zukhruf, ataupun kalau boleh kamu buatkan rumah yang dihias dengan zukhruf, ya. Zukhruf maknanya perhiasan, ya. Ataupun apa dia? Ataupun tarqa fis sama, ya, ataupun kau naik ke langit, ya, kau naik, kami nak tengok kau naik ke langit, ya. Ataupun kami tidak sekali-kali percaya akan kenaikanmu ke langit sebelum kamu turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami baca, ya. Jadi maknanya mereka minta juga setelah Nabi naik ke langit, ya, Nabi turun, ya, kemudian hatta tunazzila alaina kitaban, dan kau turunkan kepada kami kitab, ya, naqra'uhu, kami nak baca kitab tu. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah, ya. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah bahawasanya maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasulan, aku ni hanya seorang rasul, ya. Aku ni adalah seorang manusia yang dilantik menjadi rasul, tak lebih pada tu. Jadi bukan akulah yang boleh turunkan langit, ya, buat apa ni mata air, buat sungai, buat kebun, tu bukan, ya. Jadi maknanya sebab apa Allah suruh Nabi cakap macam tu? Kerana mereka ni bukannya nak beriman. Bukan kata bila turun apa ni kepingan-kepingan langit tu mereka beriman, tak. Mereka takkan beriman, ya. Mereka sekadar main-main dengan Nabi saja. Segala permintaan mereka dijawab oleh Allah. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Katakanlah wahai Muhammad, maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ini melainkan manusia yang menjadi rasul. Ini kerana Allah Maha mengetahui perasaan perkauman yang sempit dan keingkaran yang terdapat dalam hati mereka. Mereka tidak akan beriman sekalipun berbagai bukti dikemukakan kepada mereka. Jadi bawa bukti banyak ni bukan nak percaya pun, tak percaya, ya. Kemudian apa dia? Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Kamu tidak menyedari wahai Muhammad, wa ma yush'irukum, ya, kamu tidak menyedari bahawa wahai orang-orang Islam, ya, sesungguhnya apabila mukjizat itu datang mereka tidak juga akan beriman. Bawalah macam mana pun, idza ja'at la yu'minun. Kalau datang mukjizat pun, kebun datang, ya, kepingan langit turun, mereka tak akan beriman. La yu'minun, mereka tidak beriman. Bagaimana diharapkan kebaikan daripada mereka yang berkata, ya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana hadza huwal haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama, ya, awitina bi azabin alim. Bagaimana diharapkan kebaikan? Takkanlah, ya, kita nak harap kebaikan daripada orang kafir Quraisy ni, sedangkan mereka pernah berdoa, Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haq, jika betul Quran ini adalah kebenaran, ya, min indika, daripadamu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Sebab dalam Quran
Allah cerita tentang Allah turunkan hujan batu. Ya. Jadi mereka kata kalau betul lah Quran tu benar, mana hujan batu datanglah. Ya, turunkan hujan batu. Awi tina bi azabin alim, ataupun datangkan azab yang pedih tu kepada kami. Dia minta cepat. Mereka tidak berkata sekiranya betul perkara tersebut benar-benar datang daripada sisimu, maka berilah petunjuk kepada kami. Bukan minta petunjuk, tapi mereka nak bukti. Kalau betul lah kami ni boleh kena azab, turunkan azab tu sekarang. Ini adalah salah satu daripada sunnah para anbiya. Kebiasaan. Sunnah ni makna kebiasaan. Ya. Apabila mereka berhadapan dengan keingkaran, mereka yang meminta supaya dibuktikan kebenaran yang dibawa, permintaan mereka hanyalah untuk menunjukkan kelemahan para nabi saja. Jadi mereka kata kalau betul Muhammad ni nabi, tunjuklah bukti. Kalau datang bukti kami percaya. Tak percaya pun. Ya. Kalau nabi tu tak boleh datang dengan bukti, mereka hina pula. Ya. Mereka kata pembohong. Ya. Jadi para nabi tidak meminta supaya Allah melaksanakan permintaan tersebut, supaya kaum mereka tidak ditimpa sebagaimana yang menimpa kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Inilah maksud firman Allah, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awalun. Ya. Dan tidaklah menghalang kami untuk menghantar mukjizat, melainkan ia telah didustakan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Ya. Jadi kebiasaannya mukjizat yang Allah datangkan tu untuk apa kita panggil, ya, untuk memperkuatkan, ya, untuk memperkuatkan hujah para nabi dan rasul, ya, supaya mereka dapat mengalahkan hujah-hujah, ya, ataupun tohmahan yang telah dibuat oleh kaum yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara seumpama ini telah berlaku kepada Nabi Isa ketika berhadapan dengan King Herod, ya, King Herod. Jadi King Herod telah meminta Nabi Isa untuk bawa mukjizat, tetapi baginda tidak menyahut permintaan tersebut. Dengan itu dia memperolok-olokkan Nabi Isa, menyerahkan Nabi Isa kepada Pilatus, ya, musuh Nabi Isa. Tindakan tersebut diambil selepas King Herod, ya, merasa kecewa, di mana sebenarnya dia berharap dapat berjumpa dengan Nabi Isa. Peristiwa tersebut, ya, disebut dalam Injil, ya, Injil Luke, ya, pasal yang ke-23. Jadi apabila orang-orang musyrikin tidak mampu menghadapi muslimin secara berhujah, mereka ubah strategi pula dengan menggunakan kekuatan. Ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim terhadap baginda. Ketika mereka mati hujah, dah lawan berhujah tak menang, jadi mereka pun gunakan kekerasan. Ya, apa yang mereka guna? Kalau dalam zaman Nabi Ibrahim, mereka suruh tangkap Nabi Ibrahim. Qalu, kata mereka, hariku, bakarlah dia. Ya, jatuhkan kita panggil hukuman bakar hidup-hidup. Ya, wansuru alihatakum. Ya, dan belalah, tolonglah tuhan-tuhan yang kamu sembah. Ya, sebab zaman Nabi Ibrahim pun mereka menyembah berhala juga. Orang-orang Quraisy mempertingkatkan penyiksaan kepada setiap mereka yang memeluk Islam. Jadi siapa yang masuk Islam diseksa. Kerana sebahagian yang masuk Islam tu mereka adalah hamba sahaya. Ya, macam kita kata Sumayyah, ya, family dia lah. Ya, Ammar, ya, bapak dia Yasir, mak dia Sumayyah, semua dua mak dan bapak dibunuh. Ammar pun diseksa. Ya, begitu juga dengan yang lain-lain, Khabbab bin Al-Arad, ya, Bilal bin Rabah, ya, kebanyakan mereka adalah hamba sahaya yang akhirnya dibebaskan, ya. Antaranya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika mereka masuk Islam, penyiksaan semakin hebat. Ya, mengapa siksaan itu dibuat? Supaya mereka terhalang, ya, maknanya mereka mengubah fikiran, masuk balik agama menyembah berhala. Mereka menggunakan setiap peluang yang diperolehi. Dengan itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, pergilah kamu ke tempat lain. Ya, itu yang para sahabat hijrah ke Eritrea nanti, ya, ke Habasyah, ya, mereka akan hijrah. Sebab para sahabat berada di Arab Saudi kan. So mereka akan pergi ke tempat yang lebih dekat, ke sinilah, ya, ke Eritrea. Kerana Eritrea, ya, kawasan ni dulu ada apa kita panggil, ya, ada seorang raja yang adil, yang digelar sebagai Najasyi, ya, Abyssinian Empire kita panggil, ya. Dia ada empire yang besar namanya Abyssinian Empire. Jadi pergilah kamu ke tempat lain di atas muka bumi, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu semula. Mereka bertanya di mana sepatutnya mereka pergi, lalu baginda menunjukkan arah ke Habasyah, ya, ataupun Eritrea. Itulah cerita dia, selesailah, ya. Jadi maknanya perjalanan dakwah
yang kita bincang pada hari ini, ya, berkisar kepada permintaan orang-orang Quraisy untuk supaya Nabi Muhammad bawa bukti, ya, naik, kami nak tengok kau naik ke langit, dan kami nak kau bawa turun Tuhan, bawa turun malaikat, tunjukkan apa ni kitab, kalau ada kitab kami nak baca. Sedangkan selama ni yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dah banyak surah dah. Malah Nabi bacakan surah-surah tersebut kepada mereka, ya. Jadi apa ni, sepatutnya sudah mencukupi bagi mereka, tapi tidak, mereka minta yang lain-lain, minta benda-benda yang mengarut-ngarut, ya, minta Nabi keluarkan mata air daripada bumi, minta Nabi jadikan apa ni, kebun kurma, kebun anggur, ya, minta rumah yang dibuat daripada emas permata. Jadi semuanya itu bukan supaya mereka beriman, bukan supaya bertambah lagi keimanan mereka, tetapi untuk memperolok-olokkan Nabi dan Rasul, ya. Tu cerita dia. Ada soalan apa-apa, silakan. Tak ada lagi dah, ya. Dalam tak ada, ya. Jadi itulah, ya, cerita apa ni, cabaran dakwah Nabi di Mekah, ya. Kerana orang Mekah ni orang bijak-bijak, ya. Orang Mekah ni orang yang pandai berpidato, mereka pandai bersyair, dan orang Mekah ni dia well travel. Orang Mekah ni dia travel ke negeri Syam. So dia dah tengok dekat Petra, dia dah tengok dia dah tengok masyarakat sana. Ya, mereka selalu pergi Madinah, ya, mereka pergi Yaman, mereka pergi ke Eritrea, mereka dah pergi semua tempat ni. Sebab tu bila Nabi arahkan para sahabat hijrah ke Habasyah, ke Eritrea, sebahagian sahabat ada pengalaman, mereka dah pernah pergi sana. Ya, dan mereka suka. Sebab apa? Sebab di sana ada raja yang adil. Boleh tak Nabi perintah mereka pergi Yaman ataupun pergi ke negeri Syam? Boleh. Ya, tapi di Yaman dan negeri Syam ada orang Yahudi. Ya, sedangkan di Eritrea orang Nasrani saja. Dari segi hubungan, Nasrani dia lebih dekat dengan orang Islam, ya, berbanding dengan orang-orang Yahudi. Yahudi lagi keras penentangan dia. Ya, orang-orang Kristian dia lagi, ya, kita panggil lagi dekat dengan orang Islam, ya. Dan yang pertama memanglah sebab Nabi Isa tu lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa kan lagi jauh kan. Ya, Nabi Musa nombor 15. Daripada 25 tu, Nabi Musa 15, Nabi Harun 16, ya. Sedangkan Nabi Isa 24. Lagi 24, 25 kan dekat. Ya, tu ceritanya. Jadi maknanya cabaran dakwah sentiasa ada. Bagi kita yang bukan berada zaman Nabi, zaman moden sama juga. Ya. Sometimes cabaran dakwah tu datang daripada family kita sendiri. Ya, kita tengok berapa ramai isterinya mula jinak-jinak dengan Islam, suami belum lagi. Ya, suami tu kita kata kadang-kadang dia perolokkan isteri. Dia kata, ustazah tak ada mengajar ke hari ni, ya, tak ada kelas ke, ya, dia panggil isteri dia ustazah pula, ya. Tapi macam itulah kadang-kadang satu hari nanti tengok suami dia lagi berminat untuk belajar agama, ya. Mungkin kerana isteri itu selalu berdoa minta supaya Allah buka pintu hati suami dia, kadang-kadang macam tu, ya. Kadang-kadang cabaran dakwah kita datang dari mak mertua, kadang-kadang mak mertua, ya, mak mertua pula yang menghalang kita. Kadang-kadang datang daripada mak kita sendiri, ayah kita dan sebagainya lah, ya. Jadi tu pengalaman yang berbeza-beza, dan sirah Nabi ni, ya, satu platform yang bila kita belajar, ya, kita belajar tentang teknik, ya, pengalaman, ya. Sebab bila kita tengok Nabi Muhammad yang digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah, pun berhadapan dengan banyak cabaran dakwah, ya. Ini kan pula kita kata, ya. Jadi cabaran kita tak hebat macam mana pun, ya. Tapi sekadar yang kita boleh lah dalam kita punya apa kita panggil, ya, kita punya circle of influence, kan. Kita ada masing-masing circle of influence. Paling kurang dalam kita punya circle of influence tu kita buat dakwah kita paling kurang, ya. So itulah yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik datang pada Allah. Kelemahan-kelemahan kita bersama, insya-Allah akan datang. Kita dah masuk bab baru, hijrah ke Habasyah. Jadi belum ke Madinah lagi, ya. Madinah hijrah yang kedua, ni hijrah pertama ke Habasyah, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.